Bodoh ni bukan maksudnya tak cerdik tau. Apa khabar semua? Dalam video ni kita nak tengok kenapa Brabus ni wujud dan apa dia Brabus ni sebenarnya. Kita semua perasan kan yang Brabus ni banyak kereta dia serupa dengan model-model kereta Mercedes. Jadi adakah dia ni tuner untuk Mercedes? Bukan ke AMG tu ke tuner untuk Mercedes? Lepas tu Brabus ni juga dia jual kereta tu macam rebrand habis lah. Jadi jenama Brabus. Macam dah tak ada kena-mengena dengan Mercedes. Tapi semua orang tahu yang base kereta tu kereta Mercedes. Dan paling gila sekali, harga dia tu memang tak boleh bawa bincang. Kalau korang tahu siapa dekat Malaysia ni bawa Brabus, cuba komen dekat bawah. Okey, jom kita tengok. First kali, orang yang start company Brabus ni nama dia adalah Bodo Bushman. Encik Bodo ni kiranya memang dia sangat suka customize kereta dia. Dan kalau kita lah kan, kita nak ubah-ubah kereta kita, kalau something tu complicated sangat, mestilah kita akan pergi dekat kedai aksesoris ke atau kedai kereta yang ada tool yang betul lah untuk buat apa yang kita nak tu. Tapi at one point, Bodo ni perasan yang tak ada satu pun company yang boleh customize kereta tu macam yang dia nak. Jadi apa yang dia buat adalah, pada tahun 1977, dia dengan kawan dia nama Klaus Brackmann, diorang register satu company yang bernama Brabus. Dan nama Brabus tu, kalau korang perasan adalah combination antara nama Brackmann dengan Bushman. Jadi bila combine, jadilah nama Brabus. Sebab masa tu memang kalau nak register company dekat Jerman ni nak kena ada 2 orang. Jadi agaknya nak mudah, lepas tu tak tahu nak letak nama apa. Diorang combine je lah 2 nama ni. Tapi ni macam helah diorang je lah sebenarnya. Sebab Brackmann ni dia bukannya minat pun nak modify kereta. Jadi dia jual dia punya share dalam company tu kepada Bodo dengan harga €100 dalam RM500. Kalau Brackmann ni tahulah nilai Brabus ni sekarang, mesti dia menyesal jual share dia dalam company ni dulu. Jadi apa yang Brabus ni buat sebenarnya? Baik, kalau setakat modify yang luaran, tempek sana, tempek sini, benda tu semua orang boleh buat tau. Tapi kalau kita nak modify benda yang canggih sikit, contohnya nak bagi naik horsepower. Nak naik horsepower pula bukan setakat tukar exhaust, tapi kita nak advance ataupun retardkan ignition timing dekat certain RPM contohnya. Ini dah kena godek-godek dengan ECU kereta tu, betul tak? Manufacturer kereta kita pula biasanya akan lock diorang punya ECU supaya kita ni tak boleh nak memandai-mandai main-main dengan parameter yang pelik-pelik ni. Nanti kalau enjin tu rosak, rugilah pula diorang kalau kita claim warranty, betul tak? Jadi first kali manufacturer yang bekerja dengan Brabus ni adalah Mercedes lah. Jadi Mercedes bagi akses pada Brabus ni untuk modify kereta dia. Sama ada terus dari kilang dan customer beli dari Brabus, ataupun customer beli dari Mercedes lepas tu hantar dekat Brabus untuk buat customization. Tapi dia punya connection dengan Mercedes ni lah yang penting. Pendek kata, Brabus ni adalah tuner untuk Mercedes. Tapi AMG pun tuner untuk Mercedes juga. Cuma AMG ni dia lebih integrated lagi dengan Mercedes. Jadi Brabus ni macam tuner yang kedua lah untuk Mercedes. Dan dia punya tuning ni memang sangat mahal. Mungkin dia punya tuning ni akan push engine tu untuk keluarkan horsepower yang lagi banyak dari AMG punya tuning. Tapi kesan dia pada reliability kereta tu tak tahulah macam mana. Dan Brabus ni pun diorang treat customer dia memang lain macam. Dulu saya pernah tengok dokumentari, kalau kata customer ni dia beli Brabus akan terbangkan customer tu pergi dekat kilang dia dekat Germany untuk customer tu tengok sendiri progress dia orang nak siapkan kereta tu macam mana. Jadi memang different level lah dia punya harga. Dan tuning untuk Brabus ni dia tak limited kepada performance engine saja tau. Dia boleh juga buat kosmetik punya part macam spoiler, body kit, splitter, sport rim yang pelik-pelik dan macam-macam lagi. Kalau kata kereta Mercedes tu tak ada push start button contohnya, pun dia orang boleh tambahkan Brabus punya push start button. Tapi kalau setakat push start button ni dekat kedai aksesoris dekat taman saya tu pun boleh buat juga. Tapi kalau pergi Brabus, dia punya workmanship tu memang tip top dan dia orang boleh buat benda ni tanpa void warranty kereta tu. Part ni yang mahal. Jadi basically untuk kereta Mercedes, Brabus akan boleh customize untuk semua model dia. Tak kira A-Class ke, E-Class ke, S-Class ke, G-Wagon tu pun tak ada masalah. Dan kereta-kereta yang diorang tune ni, ada yang boleh pergi laju gila sampai pecahkan rekod. Contohnya pada tahun 2006, Brabus pecahkan rekod kelajuan untuk kereta sedan dan speed yang diorang capai adalah 365 km sejam. Kereta sedan ni guys, 4 seat. Tapi kereta tu harga RM2 juta lah.
Cuma nak kata, Mercedes pun tak cuba untuk buat rekod macam ni. Tapi bila enjin tu dah tune, kereta tu mampu untuk pergi speed yang tak logik macam ni. Kereta ni nama dia Brabus Rocket 800, yang mana base dia adalah Mercedes CLS Class zaman W216. Kereta ni memang besar gedabak, tapi boleh pergi sampai 365 km sejam. Dan Brabus ni pun banyaklah dia punya bisnes dia dekat tempat lain. Contohnya, dia bukan setakat mod kereta Mercedes je. Kereta smart car pun dia ada buat. Sebab tu ada smart car ni dijual di bawah brand Brabus. Kemudian ada juga Brabus Classic. Diorang ni pula kerja dia untuk cari kereta Mercedes yang klasik, restore dia cantik-cantik, lepas tu jual. Kemudian Brabus ni dia ada juga subsidiary untuk customize boat lah, kapal layar lah. Nak customize private jet pun boleh. Lepas tu import-export kereta dan macam-macam lagi bisnes dia orang sebenarnya. Cuma yang clearnya sekarang ni, company Brabus ni target customer dia adalah orang-orang yang kaya lah dalam dunia ni. Dan dekat Malaysia pun sebenarnya memang ada kereta Brabus ni. Kereta-kereta Brabus yang rare pun masih juga dapat masuk dekat Malaysia. Korang jangan main-main tau dengan orang Malaysia ni. Contohnya baru-baru ni dekat website Poltan, ada tunjuk satu Brabus G700 yang ada 6 tayar tu. Orang guna untuk bantu mangsa banjir. Kereta ni harga dia, kalau korang nak tahu, 3.2 juta ringgit sebelum tax. Memang Naza World request dekat Brabus untuk buat right hand drive punya version, dan Brabus buat 15 untuk diorang. Maknanya Brabus ni bukan setakat boleh main dengan enjin je. Nak minta tukar left hand drive kepada right hand drive pun boleh. Jadi Naza World akan ambil kereta ni dan diorang akan jual lah, tak kira pada orang Malaysia ke ataupun pada negara lain yang nak drive guna right hand drive. Kalau korang lah kan ada 3 juta ringgit, nak beli ke tidak G-Wagon Brabus ni? Kan ada orang kata bukan kereta ni mahal, tapi kita yang tak ada duit. Betul tak? Ni 3 juta sebelum tax tau. Kalau lepas tax, memang pengsan. Tapi yang pelik sikit pasal Brabus ni sekarang adalah, kalau kita pergi dekat website dia, ada pula Brabus ni dia jual clothing line dia sendiri. Walaupun ada je manufacturer lain macam Mercedes, BMW, diorang jual baju diorang sendiri, tapi baju Brabus ni macam simple je saya tengok. Tak ada lambang-lambang apa-apa pun, cuma ada perkataan Brabus, dan lepas tu diorang jual dengan harga lebih kurang RM800. Korang rasa berbaloi ke? Bolehlah buat baju raya. Mungkin bagi die hard fan dia orang lah, mungkin bolehlah nak beli baju ni. Mungkin ada juga demand dari customer dia orang, jadi Brabus pun buatlah baju dia sendiri. Dapat generate income sikit, apa salahnya kan? Jadi korang sendiri ada pernah nampak tak Brabus ni dekat atas jalan? Confirm ke Brabus ori tu? Kalau ori memang cun, tapi kalau korang subscribe lagi cun. Kalau korang nak tengok video lain, saya jemput korang klik video dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.